Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada agama Buddha yang terakhir pada malam ni, iaitu satu bab berkaitan dengan patung dan juga agama Buddha. Daripada mana bermulanya diwajahkan Buddha itu sendiri ataupun mempertuhankan patung, maknanya diwajahkan dengan dalam bentuk patung ataupun arca. Apa yang disebutkan oleh penulis sini, dia kata, yang pertama dia sebut sini, Siddhartha Gautama Buddha tidak pernah mengajar bagi penyembahnya, bagi pengikut ajarannya untuk menyembah patung, dan beliau sendiri bukanlah daripada kalangan penyembah patung. Itu yang asal-asalnya. Ini kerana pada zaman kelahirannya adalah zaman masyarakat yang beramal dengan ajaran kitab Veda. Waktu dia hidup ni, waktu Siddhartha Gautama hidup ni, Hindu pun tak dinamakan dengan agama Hindu, melainkan waktu tu dipanggil dengan nama pengikut Brahma, menggunakan kitab nama dia Veda. Hindu pun tak banyak lagi patung pada waktu tu. Kaum Arya ni kita dah bahas pada agama Hindu. Arya ni ialah satu kaum yang datang daripada Parsi, yang datang ke benua India ni. Kaum Arya khususnya tidak menyembah patung. Mereka pun bukan asalnya penyembah patung. Walaupun tidak dinafikan, masyarakat asal India seperti masyarakat daripada kumpulan Dravida, mereka itu gemar membuat patung. Masyarakat India itu sendiri, mereka ialah masyarakat yang suka buat patung awal-awalnya dulu, tapi bukanlah daripada kalangan penyembah patung. Tetapi jikalau dilihat di dalam penulisan awal, terutama pada zaman Vedic, iaitu zaman perkembangan agama Hindu tu, nak pergi kepada nama dia Hindu, kegiatan mereka kelihatan dilihat agak terbantut dan juga tidak berseni. Maknanya mereka tidak berkembang sangat dalam bab patung-patung ni, tak ada. Ada satu kajian dia datang kat sini, menurut seorang pengkaji yang bernama Majumdar. Majumdar ni doktor PhD. Dalam bukunya An Advanced History of India, cerita tentang India, dia ada satu buku dia, menyatakan kesenian membina patung terserap sempurna dalam tamadun India selepas zaman yang dinamakan sebagai zaman Vedic, iaitu zaman awal orang India ni beragama dengan agama Brahma, ikut kitab Veda. Lepas pada zaman tu, ia berlaku selepas masuknya pengaruh daripada Yunani ke India yang dibawa oleh tentera Alexander the Great Macedonia pada tahun 329 sebelum Masihi. Jadi pengaruh buat-buat patung ni, orang India jadi pandai buat patung apa-apa semua ni, dia datang selepas daripada zaman awal. Dia ada zaman-zamannya lah, kita dah sebut sebelum ni, zaman awal, zaman Vedic, lepas tu zaman Puranik, macam-macam. Ni zaman untuk agama Hindu. Cuma zaman Vedic tu suci bersih daripada patung.
Zaman itulah zaman hidupnya Gautama Buddha pada waktu tu. Orang India sendiri pun tak sembah patung, cuma mereka ada satu perangai suka buat patung. Bukan untuk sembah, sekadar untuk hiasan sahaja, ataupun melakarkan gambaran tertentu di tiang-tiang rumah ataupun di dinding-dinding rumah pada waktu tu. Sehinggalah habis zaman tu, datangnya pengaruh daripada tentera Alexander the Great daripada Yunan ni, Greece. Sekarang ni Greece lah. Okey. Pada tahun 329 sebelum Masihi, hasil daripada pengaruh Hellenisme inilah yang memberi pengaruh secara langsung kepada dunia kesenian patung di India. Maknanya pengaruh pandai buat patung, membesarkan patung, rasa hebat dengan patung ni datang selepas adanya unsur daripada Yunan pada waktu tu. Sebab itu pada zaman awal, kesenian mengukir patung di India terutama pada zaman Vedic itu tidak diperkatakan. Maknanya kalau nak cerita sembah patung pada awal-awal agama Hindu ni, ataupun belum lagi nama Hindu tu, maka itu ialah satu dakwaan yang tidak benar. Mereka bukan lagi membesarkan ataupun mewajahkan dewa ataupun Tuhan mereka. Malah patung Buddha tidak pernah terukir dan tidak dilukis. Menurut sejarah, penganut Buddha pada zaman awal hanya sekadar melukis ciri Buddha. Ciri Buddha ni ialah apa-apa saja yang berkait dengan kehidupan Gautama Buddha tu, iaitu simbolik kepada Siddhartha Gautama seperti payung. Dia akan gambarkan bila mana nak lukisan-lukisan tempat agama dia orang, kita akan tengok dia akan ada payung, lukisan bentuk payung, ataupun tapak kaki, ataupun kuda kantaka, ataupun tahta istana yang kosong, dan juga cakra ataupun subang. Tidak ada gambar berbentuk haiwan, berbentuk orang, tak ada. Yang ada beberapa ciri tu. Sebab apa simbol-simbol ni dilukis oleh penganut agama Buddha? Sebab simbol ni ada kaitan secara langsung dengan Buddha. Contohnya ialah kuda kantaka. Kuda kantaka ni ialah kuda daripada baka dia orang lah. Dia orang namakan dengan nama kantaka ni. Okay. Kuda ini melambangkan haiwan tunggangan Buddha itu sendiri. Waktu dia keluar daripada kampung dia nak mengembara sehingga nak dapat, orang kata apa, cahaya kebenaran, sehingga dia tu namakan diri dia dengan nama Buddha pada waktu tu. Okay. Tahta istana yang kosong. Maknanya kadang-kadang agama Buddha ni dia ada buat satu lukisan tu bentuk tahta istana, dan tahta istana tu kosong. Sebab apa? Simbolik kepada Buddha yang meninggalkan istana dan tidak mahukan tahta di istana. Ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada zaman awal. Payung dia, dan dia punya subang dia, tapak kaki dia. Ini semua benda-benda yang berkait dengan diri Buddha sendiri. Tapi muka dia ni bukan zaman dia hidup. Muka yang kita tengok di kuil-kuil Buddha hari ni tidak digambarkan pada zaman dia ataupun zaman anak murid dia. Kita dah sebut anak murid dia sebelum ni nama apa? Ananda dan Upali, dua orang tu. Dua orang ni pun tidak menggambarkan wajah guru mereka. Okay. Mereka tidak berani melukis dan mengukir patung Buddha bagi mengingati Buddha. Okay, ini generation yang awal. Yang awal-awal lagi. Okay. Menurut Dr. Majumdar yang duk kaji tadi, setelah abad pertama selepas Masihi, abad pertama sebelum Masihi, silap. Okay. Setelah abad pertama sebelum Masihi, barulah patung-patung Buddha itu diukir dengan bentuk manusia dan tidak lagi membawa simbol-simbol ciri Buddha yang sebelum ni. Patung ke apa ni, payung ke, kuda ke. Lepas daripada zaman ni lah, maknanya sekitar 300 tahun, 400 tahun lebih kurang. Lepas pada itulah baru adanya yang namanya dengan patung tu. Kalau kita tengok dari segi ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pun, kalau kita tengok yang duk buat patung, yang bawa patung ni beza dengan Nabi Muhammad pun sekitar 400 tahun. Orang Mekah sebelum pada tu tak kenal yang namanya patung, berhala tak kenal. Melainkan satu orang ni, dia bawa patung ni, dan dia ni beza dengan Nabi sekitar 400 tahun. Bermula daripada dia lah diperkenalkan penyembahan patung bagi orang-orang Arab jahiliah pada waktu tu. Okay. Jadi selepas pada kematian Nabi Ibrahim lama, secara umumnya orang yang duduk di lembah Mekah tu tak kenal patung. Sama juga dengan kes dia Buddha ni, zaman dia hidup, anak murid dia yang ada lagi, yang awal-awal lagi ni, sekitar 400 tahun ni sebelum
agama Buddha berpecah dengan berbagai-bagai fahaman sampai 18. Dia punya bawakan dia 18 kumpulan ni. Pada waktu tu yang awal-awal tidak ada lagi patung ni. Dia sebut sini, setelah daripada abad pertama sebelum Masihi, barulah patung-patung Buddha itu diukir dengan bentuk manusia dan tidak lagi bersimbol dengan simbol ceri Buddha. Malah di kawasan utara Pakistan, Bactria dan Gandhara yang dahulunya adalah kawasan kaum Arya yang tidak sinonim dengan patung, tetapi setelah mereka menerima pengaruh Hellenisme daripada Yunani, terutama dinasti Seleucus, salah seorang daripada panglima Alexander, mereka turut melukis dan memahat patung Buddha. Lepas daripada apa? Lepas datang pengaruh Yunani ni, Alexander the Great, dan juga pengaruh dewa-dewa daripada Yunan ni, Greek tua ni, pada waktu itulah orang-orang India yang ada sebahagian agama Hindu, ada sebahagian agama Buddha ni, mereka pada waktu tu sudah mula memahat patung. Dan antara patung yang diorang buat bagi penganut Buddha ni adalah patung muka Buddha tu sendiri, iaitu Siddhartha Gautama. Pengaruh daripada Yunani yang jelas dapat dilihat pada ukiran patung Buddha yang tertua dan terbesar di satu tempat nama dia Bamiyan di Afghanistan. Kalau kita tengok dalam peta dunia ni, ini kawasan-kawasan yang dekat dengan benua India, Afghanistan, Tajikistan, kawasan-kawasan yang dekat-dekat ni lah, Afghanistan, Pakistan dan semua ni lah. Jadi pada waktu tu, di satu tempat nama dia Bamiyan. Bamiyan ni dalam negara Afghanistan hari ni. Dia ada satu patung Buddha, tapi bukan wajah dia macam yang kita tengok dalam kuil Buddha tempat kita gini. Yang hari ni kita tengok muka dia tu pengaruh muka Asia lah, muka orang-orang Asia. Dari segi hidungnya, dari segi bentuk mata dia. Tapi ada satu patung yang dibina selepas daripada satu abad sebelum Masihi ni. Ada satu patung yang dibina dengan sebab patung tu pengaruh dengan pengaruh Greek. Dia punya muka Buddha tu dekat dengan muka orang-orang Greek. Di satu tempat nama dia Bamiyan di Afghanistan. Tapi patung itu telah dibom oleh Taliban pada tahun 2001. Waktu tu Taliban ni dia bom semua, patung Hindu pun semua dia bom. Antara yang dia bom ialah patung ni lah, patung Buddha yang paling first, tertua. Dan dia punya muka tidak muka Buddha, tidak muka Asia yang kita tengok lah, muka lain. Jadi nak beritahu pada kita, muka-muka yang dilakarkan, yang dibentukkan ni bukanlah wajah asli kepada Buddha tu sendiri. Dia hanya bayangan-bayangan orang. Benda yang sama juga berlaku pada agama Kristian, yang mana kau tengok Jesus, Nabi Isa AS digambarkan dengan muka yang berbagai-bagai. Kalau tuan-tuan tengok, kita biasa tengok dalam TV, muka Jesus ni muka Eropah punya muka, orang Europe punya muka, dengan hidung mancung. Kalau tuan-tuan tengok, saya pernah tengok satu gambar Jesus yang ada satu gereja di Jawa Barat. Jesus, maknanya Nabi Isa, pakai batik Jawa lagi. Bukan, tak ada muka Europe, siap pakai songkok Jawa tu. Bila kita tengok Jesus yang digambarkan di negara Korea, muka orang Korea. Jesus yang digambarkan di Nigeria, muka orang Nigeria. Jadi mana satu muka Jesus yang asli? Nabi kata dalam hadis, muka Nabi Isa ni menyerupai dengan sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud. Tu saja Nabi sebut. Dan Nabi kata Urwah bin Mas'ud dengan Nabi Isa ni rambut dia ni lurus. Tu saja. Kalau tuan-tuan tengok patung Jesus di Negro yang Afrika, rambut kerinting macam dia orang. Berlawanan dengan hadis Nabi. Berlawanan dengan hadis Nabi. Jadi ini hanyalah imajinasi sahaja. Imajinasi manusia. Macam kita tengok ada satu orang di Pakistan dulu yang mendakwa dia ni bermimpi jumpa Nabi. Bila mana orang soal siasat dia gambarkan Nabi, pecah tembelang, dia kata Nabi kulit hitam. Mustahil Nabi Muhammad kulit hitam. Imajinasi dia. Sebab tu kita kata benda ni ialah adghathu ahlam. Belum tidur duk khayal, masuklah tidur, masuk dengan mimpi-mimpi tu. Last sekali kita pun duk rasa mimpi tu ialah satu wahyu lah apa. Rupanya mimpi tu yang dah kita khayal sebelum pada kita tidur. Lalu kita duk sangka itulah Nabi Muhammad dan sekian.
Dan itu ialah benda yang mengarut lah. Jadi patung Buddha yang first kali di Bamiyan di Afghanistan yang telah dibom oleh Taliban itu mengandungi pengaruh wajah orang-orang Greek, maknanya wajah Eropah. Tapi patung Buddha yang ada hari ini lain. Yang kawasan Asia Tenggara ni lah wajah Asia. Menurut Majumdar lagi, patung Buddha di India pula muncul selepas pemerintahan Raja Asoka. India pun ada buat patung Buddha ni. Ini kerana di India pada ketika itu sudah menerima pengaruh daripada Yunani. Ketika itu bermula zaman Puranik, iaitu zaman pengwajahan Tuhan dan dewa-dewa melalui penulisan-penulisan penceritaan mereka. Pengaruh Hellenisme ini memberi impak secara langsung kepada agama Hindu dan Buddha di India. Malah zaman Puranik juga turut memberi pengaruh kepada pengukiran patung Buddha. Maknanya datang pengaruh orang lain yang dah biasa buat patung ni, meracun kawasan baru, meracun masyarakat kawasan tu, beri pengaruh pada kawasan orang India ni apa semua. Jadi orang India yang agama Hindu dan orang India yang agama Buddha, mereka jadi nak buat patung. Dan diorang buat patung tu peringkat awalnya idea tu ambil daripada Greek tu. Dan lepas pada tu diorang dah pandai buat patung sendiri, dah pandai wajahkan dengan wajah lain, maka wajah patung itu berubah dan berubah. Mengikut kepada orang yang buat tu lah. Orang yang buat nak wajah apa, itulah wajah yang dia letakkan ataupun wajah yang dia katakan. Kalau ini patung Gautama Buddha, itu Gautama Buddha. Kalau Maitreya, kita dah bahas sebelum ni, Maitreya ni ialah satu kepercayaan yang ada dalam agama Buddha. Maitreya ni the last Buddha, Buddha yang paling last. Mereka dah buat gambar Maitreya ni. Muka Maitreya dengan muka Gautama Buddha lebih kurang. Walaupun Maitreya tu tak diberitahu muka dia macam mana. Kalau dalam agama Hindu, dia orang percaya dengan konsep Kalki Avatar. Last sekali kita dah bahas sebelum dalam agama Hindu, Kalki Avatar ni dia punya sirah, tempat lahir ayah dia, mak dia macam sirah Nabi Muhammad. Dan dah disebutkan datang daripada kawasan yang bukan kawasan tanah India tu. Tapi apa dia tengok orang India gambarkan Kalki Avatar? Muka macam orang dia. Kalau kita kata kalaulah individu yang disebut dalam agama Hindu dan juga yang disebut dalam agama Buddha ni Kalki Avatar dan Maitreya ni ialah Nabi Muhammad, maka itu ialah sangkaan yang tak betul. Maknanya patung-patung yang diorang gambarkan tu sebagai yang last kali ni ialah tak betul lah. Sebab Nabi Muhammad bukan seperti itu wajahnya. Selain itu, antara penyelewengan jelas dalam ajaran Buddha yang dilihat pada hari ini adalah terdapatnya patung-patung Buddha sebagai tempat untuk mereka bertawassul dan istighatsah, iaitu berdoa dan meminta pertolongan supaya lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kan dalam soal beriman kepada Buddha juga berlaku perbezaan di antara mereka kerana mengikut mazhab Theravada. Buddha hanyalah seorang sami atau wali sahaja, manakala menurut Mahayana pula mereka menganggap Buddha itu ialah bodhisattva atau penyelamat kepada manusia yang lain. Jadi nak beritahu pada kita, lepas pada kematian yang paling awal ni, maka akan berlakulah penyelewengan. Mana-mana agama sekalipun. Sebab tu nak bahas agama ni kena bahas daripada sejarah awalnya. Kena bahas daripada sejarah awal. Yang pasti Gautama Buddha itu ialah dia tidak menisbahkan diri dia sebagai Tuhan. Dia pun tidak menisbahkan diri dia sebagai pengikut agama Veda. Cuma dia ni tak suka dengan konsep kasta yang dikeluarkan ataupun agama Hindu yang awal tu. Dia tak setuju. Dan dia mencari kebenaran. Dan kalau tengok isi kandungan pengajaran dia ialah benda-benda yang ada disebut dalam Islam. Cuma sejarah dia dengan sebab apa kita tak boleh nak letakkan dia ni adakah Nabi yang diutuskan macam Nabi-Nabi lain. Kita tak boleh kata macam tu sebab apa? Sebab cerita berkenaan dengan dirinya itu sudah berlaku tokoh tambah. Cerita bagi tokoh tu, Gautama Buddha ni, cerita dia tu sudah berlaku tokoh tambah, terutama dalam cerita karamah, cerita keramat dia. Sebab tu kau tengok cerita-cerita keramat ni, bukan kata keramat Buddha ni saja, keramat orang-orang wali dalam Islam ni pun kena berhati-hati. Dia tak boleh diterima secara bulat-bulat juga. Kita terimalah dia tu orang alim. Tapi keramat-keramat dia tu ataupun karamah-karamah dia tu kita tak boleh nak terima 100% juga.
Sebab dia bergerak dari satu orang ke satu orang dengan cara lisan. Yang bawa cerita dia tu entah betul ataupun tidak. Contoh, nama tokoh-tokoh yang hebat di Malaysia kita ni, Tok Kenali ke, Tok Kopaloh ke apa semua ni, cerita keramat dia orang ni cukup banyak. Kadang keramat yang tak masuk akal. Saya cerita pada tuan-tuan, Tok Kopaloh ni Terengganu lah. Okay. Dengan Tok Pulau Manis ni, dia guru yang besar. Okay. Hakikatnya dua-dua orang ni adalah orang yang sufi. Maknanya dia ni orang yang mendalami ilmu tasawuf. Okay. Tok Paloh ni dan juga Tok Pulau Manis ni dia satu perguruan lah. Dia ada guru dia tu berasal daripada Aceh. Sebab tu kalau tengok ada orang sanggup pergi, sebab tahu orang-orang Terengganu yang ikut lagi lah aliran ni, pergi ke Aceh dekat kawasan tsunami tu, dia ada satu kubur Syekh Abdul Rauf Singkel. Kubur tu tak hancur masa tsunami 2004 tu. Tak jadi apa-apa. Lagi lah orang bertambah syok dengan kubur tu. Okay. Tapi secara umumnya dia memang guru kepada Tok Paloh. Dia memang guru dalam bab ni lah, dalam bab penyucian jiwa apa semua ni. Okay. Mari Tok Paloh banyak belajar daripada dia. Okay. Lepas pada tu dia balik ke Terengganu ni dan dia kahwin dengan kerabat Diraja Terengganu, sehinggalah ada penyatuan antara kerabat Diraja dan juga Tok Paloh tu sendiri. Okay. Cuma Tok Paloh dan Tok Pulau Manis ni, keramat dia orang cerita lah, tapi keramat ni saya dah pastikan dia tidak dapat dijelaskan betul atau tidak. Hatta daripada keturunan dia pun saya dah tanya, dia kata tergantung, sebab cerita dia cerita yang orang duk cakap. Dia kata Tok Paloh ni satu hari dia pernah mengajar anak murid dia ramai. Dia sebut satu perkataan ni, dia kata tidak ada tempat tu kalau ada air, melainkan pasti ada ikan situ. Dia sebut lagu tu. Maknanya tempat mana-mana yang ada air, mesti ada ikan. Kata-kata dia umum. Maknanya dalam botol mineral ni kena ada ikan lah. Sebab dia sebut lagu tu. Okay. Cuma zaman dia tu, air orang tak letak dalam botol air. Orang tak hujah dia. Tapi ada satu anak murid ni yang jenis berani sikit. Dia angkat tangan. Dia kata, Tokku, ini kebiasaan orang Terengganu, Tok Guru dia akan panggil Tokku lah. Tok utama yang ada keturunan Said di hadapan ni. Okay. Ada satu tempat, ada air. Secara umumnya kita tahu Buddha bukanlah orang yang awal menganjurkan penyembahan patung itu sendiri. Okay. Apa lagi yang dia sebut sini? Dalam agama Buddha itu sendiri, mereka ada konsep, orang kata apa? Konsep berbelah bahagi. Ada yang kata Buddha ni sekadar orang baik, ada yang kata Buddha ni penyelamat. Macam Kristian juga. Kristian ada yang mengatakan Nabi Isa ni, dia ada satu kumpulan Kristian yang mengatakan Nabi Isa ni ialah pesuruh Tuhan, lebih kurang. Dia punya akidah tu sama macam Raja Habsyah dulu, An-Najasyi tu. Okay. Cuma kumpulan ni telah dikafirkan oleh majoriti Kristian hari ini. Mereka kata ni bukan Kristian yang betul. Sama juga dengan Buddha ni. Kita dah bahas minggu lepas, bila mana berlaku persidangan berkali-kali persidangan ni, sampai persidangan yang ketiga, persidangan yang dibuat oleh Raja Asoka di India ni, dia dah sebut dia nak mazhab mana. Dia kafirkan semua mazhab lain. Maknanya dia sesatkan semua mazhab lain. Okay. Cuma nak beritahu pada kita tentang cerita Buddha dengan patung Buddha ni ialah benda yang baru keluar lepas daripada zaman-zaman dekat dengan kita dah. Maknanya zaman-zaman awal dulu benda tu tak berlaku. Cuma tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan boleh buat comparison, perbandingan. Patung Buddha di Thailand, patung Buddha di Malaysia, patung Buddha di India, patung Buddha di banyak tempat. Setiap patung ni ada perbezaan. Dia tidak mesti patung yang sama wajah. Print dia tu print wajah yang berlainan. Nak tunjuk pada kita ini bukanlah benda yang orang kata apa, pasti. Dia benda yang baru lagi, ataupun benda yang orang kata apa, dia masih lagi dibuat-buat oleh orang-orang yang terkebelakang. Okay. Jadi itu sedikit sebanyak kita punya perbahasan tentang agama Buddha pada malam ni. Itu bahagian terakhir. Malam ni insya-Allah kita akan masuk sikit agama seterusnya, iaitu agama Zoroaster. Cuma saya nak buat kesimpulannya, antara agama-agama yang ramai pengikut di dunia ni, agama Islam, selain pada tu agama Kristian, Yahudi tak ramai pengikut, cuma pengaruh dia tu kuat. Dia punya orang kata apa, orang sedar kewujudan kumpulan tu kuat. Yahudi dia memang tak ramai pengikut. Kita dah sebut sebelum ni, Yahudi ni dia ada satu sikap, dia menutup kebolehan orang lain untuk jadi Yahudi. Sebab tu kita tak akan tengok
Orang Melayu agama Yahudi, tak ada. Kita pernah tengok, dan mungkin banyak lah, kita Malaysia ni kurang kot, cuma kita, ada orang Melayu yang nak jadi Kristian ada. Cuma kita Malaysia kurang. Kalau Singapura ada. Singapura saya pernah tengok Persatuan Melayu Kristian ada. Saya jumpa di mana? Jumpa di Jordan, di satu tempat nama dia Madaba. Madaba ni tempat bersejarah bagi orang Kristian. Situ ada sungai Jordan, kena baptis itu, Nabi Yahya tu. Ada satu bas, kita pergi buat lawatan, satu bas turun muka Melayu. Muka macam muka tuan-tuan semua, cuma tak pakai baju Melayu. Okay. Pakai pakaian yang standard, lepas tu pergi dan masuk dalam gereja, lepas tu baptis. Okay. Saya tengok bas tu bendera Singapura. Lepas tu dia ada satu lambang kecil, dia tulis Persatuan Melayu Kristian Singapura. Orang Melayu. Padri dia nama Samsul Yusuf, benda-benda gitu. Padri tak nama Mak Saleh, tak ada. Nama Melayu kita. Maknanya nama yang mirip ke Arab lah. Okay. Tapi nak jumpa Kristian, nak jumpa Yahudi daripada kalangan Melayu tak ada. Yahudi dia tutup. Cuma pengaruh dia tu kuat lah. Pengaruh dia kuat. Okay. Dia ada agama-agama yang tak ramai pengikut, pengaruh dia tenggelam. Macam dalam ni kita akan bahas lepas pada ni, ada satu agama nama dia agama Sabianism ataupun Mandainism di Iraq. Dia punya kumpulan tu agak sikit sebab dia memang tak terkenal pun. Okay. Jadi agama Buddha ni ialah agama yang agak kurang dia punya penyelewengan berbanding agama-agama lain. Dengan Hindu dahsyat dia punya penyelewengan, sehingga penganut agama Hindu pun dia sendiri pun tak boleh nak adapt dengan perubahan dan bilangan ketuhanan, konsep ketuhanan tak boleh. Dengan sebab banyak sangat cabang. Tapi Buddha ni dia agak okey lah sikit. Dia ada nilai-nilai moral yang agak tinggi. Tapi adalah golongan radikal dalam Buddha ni, memang adalah. Okay. Lepas pada tu masa yang ada ni, sebelum kita masuk salat Isyak ni, kita bahas sikit agama Zoroaster. Okay. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Zoroaster nama moden dia. Nama lama dia Majusi. Zoroaster ni masih ada lagi tak? Masih lagi ada. Di mana tempat dia? Iran, Parsi. Iran ni kawasan Parsi lah. Iran ni yang kita nampak Syiah je ramai. Iran ni Yahudi pun ada situ. Dan dia punya agama orang Majusi pun masih lagi ada. Tapi populasi paling besarnya ialah Syiah tu sendiri. Okay. Agama Majusi atau dikenali dengan Zoroaster adalah agama yang asalnya dibawa oleh seorang lelaki yang bernama Zarathustra. Mereka menganggap Zarathustra ni ialah Nabi. Bila bermulanya agama ni? Sekitar 630 sebelum Masihi di Parsi, khususnya di Iran, kawasan tu. Di Iran, Zoroastrianism dikenal dengan sebutan Mazda Yasna. Di Iran tu sendiri, diorang nisbahkan nama diorang akan bahasakan nama diorang tu dengan panggilan Mazdayana. Mudah sikit nak ingat kan, sebab jenama kereta kan. Mazdayana, okey. Yasna senang nak ingat. Zoroaster ni berbelit lidah nak sebut. Okey. Apa itu Mazda ni? Kereta lah kita nampak. Mazda tak ada dalam lain. Okey. Ia memberi maksud penyembah kepada satu roh. Nak kata roh pun tak tepat agak. Satu kuasa yang dia orang namakan dengan nama Ahura Mazda. Dia punya nama dia. Okay. Ahura Mazda ini dalam bahasa Melayu kita, ni bahasa dia orang lah. Bahasa Parsi ke apa, wallahu a'lam. Okay. Yang bermaksud Tuhan yang bijaksana. Ahura Mazda tu maksud dia Tuhan yang bijaksana. Mazda tu Tuhan lah. Jadi kereta Mazda ni kereta Tuhan lah. Tak tahulah dia orang yang mula-mula buat kereta Mazda tu dia pergi Iran ke, nampak sedap nama tubuh, nama buat jenama kereta. Okey. Tapi Ahura Mazda ini ialah satu kepercayaan konsep ketuhanan tu sendiri. Okey. Cuma saya cerita sikitlah. Agama Zoroaster ni ataupun Majusi ni yang jadi selewengnya, nanti kita akan tengok dia punya penyelewengan. Yang jadi seleweng, mereka ni wujudkan ada satu lagi Tuhan, iaitu Tuhan yang jahat. Jadi dia penyembah ni dia sembah pada dua konsep. Okay. Kita tengok polemik usia dia. Zarathustra atau Zoroaster adalah individu yang dikenal sebagai pelopor agama Zoroastrianism di Parsi.
Tarikh kelahirannya tidak disepakati oleh ahli sejarah kerana beberapa sebab. Pertama, sebahagian pengkaji agama Zoroaster seperti Mary Boyce, Peter Clark, Michael Stoneberg dan juga Gerardo Gnoli berpandangan Zarathustra lahir sekitar 1700 hingga 1300 sebelum Masihi. Tarikh lahir Zarathustra tu tak dapat dikenal pasti, kerana mereka melihat pengaruh penulisan Veda yang dibawa oleh masyarakat Arya dari Parsi ke India sekitar tahun 1500 sebelum Masihi. Penulisan ini memiliki konsep yang hampir sama dengan ajaran Zarathustra. Nak faham agama ni, dia akan berkait dengan agama Hindu. Sebab kita dah sebut sebelum ni, orang India yang duduk di benua India, India ni banyak. India ni jangan kita nampak yang di New Delhi tu saja. India ni Punjabi pun masuk dalam tu India, Kashmiri pun India. Mereka ni ialah bangsa yang berbeza-beza. Dia macam kita orang Melayu, Melayu betul, tanah Melayu, Melayu Jawa, Melayu Banjar, Melayu Bugis, Melayu Minang. Ni semua kelompok Melayu, bahasa bercakap lain, adat kepercayaan pun lain. Sama juga dengan India. India yang kita tengok, Hindustan tu ialah kelompok paling besar di India tu lah, yang bercakap dengan bahasa Hindi tu. Okay. Sama juga dengan Pakistan. Okay. Cuma mereka terpisah dengan isu agama. India dan Pakistan ni lebih Islam lah. Okay. Cuma kita kena tahu, Punjab lain dia punya bahasa dia, Tamil Nadu lain punya bahasa dia, bahasa Tamil lah. India tu sendiri bahasa dia Hindi. Kashmir lain dia punya bahasa dia Kashmiri. Orang dia pun lain, bentuk muka dia pun lain. Yang kita nampak India yang kulit gelap ni majoriti lah, majoriti bagi negara India. Tapi kalau kita pergi ke Punjab, Punjabi, orang-orang yang agama Sikh kawasan tu, mereka ni kulit putih. Mereka ni kulit putih. Sama juga dengan Kashmir, mereka ni kulit putih, bahkan macam muka orang Arab pun, cuma bahasa dia orang. Sebab tu ada satu tokoh yang hebat dalam ilmu hadis ni, nama dia Maulana Anwar Shah Kashmiri. Hebatlah dia ni dalam bidang hadis ni. Kita punya mufti kita ni sempat jumpa dengan anak dia. Dengan dia tu tak sempat. Dengan dia ni yang sempat ialah Maulana Asri di Kelantan. Maulana Asri tu sempat dengan Anwar Shah Kashmiri. Dia tak bercakap dengan bahasa Hindi, dia bercakap dengan bahasa Kashmir. Kashmir punya bahasa. Cuma Kashmir punya bahasa ni, saya pernah pergi Kashmir dan kita dengar mirip dengan bahasa Parsi. Mirip dengan bahasa Parsi. Tulisan dia pun lebih kurang. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, yang menyebabkan India ni banyak variasi agama ialah kerana datangnya, orang kata apa, pendatang ataupun orang-orang yang berhijrah daripada kawasan Parsi datang ke India, yang dipanggil dengan nama bangsa Arya ni. Bangsa Arya pada waktu tu, agama dia orang ni apa? Agama dia orang Zoroaster ataupun Zarathustra ni lah. Okay. Sebab tu penulis dia sebut sini ada beberapa konsep persamaan antara agama yang diimani oleh orang India yang bernama dengan Brahma pada waktu tu dengan agama Zarathustra ni. Yang pertama, konsep satu Tuhan yang dikembangkan oleh masyarakat Arya mirip dengan konsep Tuhan Zarathustra. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep korban dan persembahan suci yang dikenali dalam kitab suci Zoroaster sebagai yasna. Ia dicedok oleh Arya tersebut dalam bahasa Sanskrit adalah yagna dan Veda. Okay. Ini sebahagian dia sebut. Maknanya konsep sembahan suci ataupun korban itu sendiri. Yang ketiga, terdapat persamaan dewa-dewa yang disembah dalam kitab suci Zoroaster dan dewa-dewa yang ada dalam kitab Veda seperti Dewa Mitra, Vayu, Devas dan juga Varuna. Okay. Yang keempat, bahasa-bahasa Sanskrit yang memiliki persamaan dengan bahasa Parsi. Sebab tu kalau tengok kita orang Melayu ni, pengaruh bahasa Sanskrit pun kuat, pengaruh bahasa Parsi pun kuat. Antara bahasa Parsi yang kita guna harian, gandum. Tuan-tuan pergi ke Iran, tuan-tuan sebut gandum, dia orang bagi gandum. Sebab memang orang Parsi panggil benda tu gandum. Kita hari ni panggil gandum. Cuma ada setengah tempat panggil gandun dengan N. Perak kawasan mana tak tahu lah. Dengan kata utara kawasan tu. Okay. Ada orang kampung setengah kampung panggil gandun. Dia tak panggil gandum. Dia panggil gandun. Kamin tak panggil kambing juga. Okay. Itu logat kawasan ni lah. Okay. Tapi gandum itu ialah bahasa Parsi. Gandum bahasa Parsi. Selain pada tu, apa lagi bahasa Parsi yang kita duk guna hari ni? Bandar.
Bandar ni kita panggil bandar, bandar Kanga apa semua. Bandar itu ialah bandar lah di sana. Maknanya Sanskrit dan juga bahasa Parsi ni, bahasa Parsi ekstrak jadi bahasa Sanskrit, ekstrak jadi bahasa Melayu. Taklah semua perkataan bahasa Melayu ni ambil. Kita banyaklah kita ambil, antaranya perkataan Cina pun ada pengaruh dalam bahasa Melayu, iaitu cawan. Cawan ni bukan bahasa Melayu tu. Cawan ni ialah Cina, asalnya ialah bahasa Cina. Logat apa saya tak pastilah, Mandarin ke Cantonese saya tak tahu. Cuma bahasa Melayu betul bila mana nak sebut cawan ni ialah cangkir sebenarnya. Orang tua dulu bila mana pantun dia akan sebut cangkir, dia tak sebut cawan, sebab cawan ni bahasa yang dah terkebelakang, yang dah terkebelakang. Cuma nak beritahu bahawasanya pergerakan manusia ni menyebabkan pengaruh bahasa tu berubah. Sebab tu kalau orang yang belajar bahasa, mereka akan buat kajian bahasa apa yang mempengaruhi bahasa dunia, masyarakat dunia ni. Macam kita orang Melayu ni, bahasa Melayu kita ni bahasanya dah diekstrak dengan macam-macam bahasa. Antara bahasa yang aku kata apa, bahasa yang ada kekuatan dia, maknanya tak terpengaruh dengan bahasa lain, ialah bahasa Arab. Dia tak terpengaruh dengan bahasa lain. Bahasa Arab ialah bahasa yang mereka memang dah bercakap dengan bahasa tu. Bahkan mereka telah menguasai bahasa-bahasa kita. Macam kita orang Melayu, kita banyak guna perkataan Arab sebenarnya. Kita banyak juga guna perkataan Arab. Dan juga bahasa Parsi, bahasa-bahasa yang hebat. Selain pada itu ialah bahasa Hebrew, bahasa yang diguna oleh orang-orang Yahudi. Dan sebelum daripada itu orang Yahudi ni dia guna bahasa Araimak kuno. Dan dikatakan Nabi Ibrahim pun dia bercakap dengan bahasa itulah, bahasa dulu. Maknanya Nabi yang bercakap dengan bahasa Arab ni ialah Nabi Muhammad SAW sahaja. Selain pada itu ada kajian mengatakan Nabi Ismail pun bercakap dengan bahasa Arab sebab dia bercampur dengan kabilah Arab tu di Mekah tu sendiri. Cuma nak beritahu bahasa Arab ialah bahasa yang agak luas, dan juga bahasa Parsi bahasa yang luas. Dan antara bahasa yang orang kata apa berjaya survive lah di akhir-akhir zaman kita ni ialah bahasa Urdu. Bahasa Urdu ni dia ada tata bahasa yang agak unik macam bahasa Arab, dan dia agak kuat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kita nak faham kita hari ni terjemahan Quran per kata tu, satu kalimah ni, kita orang Melayu baru sampai dekat terjemahan per kata tu baru. Orang Urdu dia dah pergi kepada, dia bukan setakat terjemah, dia i'rab. I'rab ni maksud dia apa? Kita kenal pasti perkataan tu jenis apa dalam bahasa Arab menggunakan bahasa Urdu. Macam kita ni kita terjemah lah inna sesungguhnya. Tapi dari segi tata bahasa kita tak ada lagi satu Quran yang tulis inna. Dari segi bahasa Arab ialah isim sekian, tak ada. Untuk Urdu dah lama dah, 200 tahun lepas dah dia orang duk buat benda tu. Sebab tu di India dan Pakistan ni dari segi keilmuan dia orang pun tak dapat dinafikan dari segi ilmu hadisnya, ilmu Quran, tafsirnya, sebab mereka ni agak jauh. Bahkan kalau kita tengok syarah Sahih Bukhari dalam bahasa Urdu lebih banyak berbanding syarah Sahih Bukhari dalam bahasa Arab tu sendiri. Kalau tuan-tuan tengok bahasa Arab ni banyak dah syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari tu 2 orang yang tulis. Satu Ibnu Hajar, satu lagi ada orang lain yang tulis, Ibnu Rajab. Cuma Ibnu Rajab tak sempat sempurnakan Fathul Bari yang dia tulis tu. Selain pada tu Aunul Qari, macam-macam lah, daripada Badruddin Al-Aini, macam-macam. Cuma kalau tengok dalam bahasa Urdu, syarah kepada Sahih Bukhari ni banyak. Kita Melayu baru terjemah Sahih Bukhari, baru buat terjemahan. Tapi syarah dalam bahasa Melayu masih belum ada yang buat lagi. Setakat ni belum ada yang buat. Yang ada usaha pun Maulana Asri adalah usaha dia buat. Di Malaysia ni orang yang mengajar Sahih Bukhari habis. Bukan mengajar ringkasan, daripada hadis pertama Bukhari sampai hadis lah Bukhari ni ialah Maulana Asri daripada tahun 70-an saya tak silap, habis kita tahun 2000 berapa belah-belah baru ni lah. Ambil masa lama. Kalau orang mengajar tafsir Quran habis ni dah agak ramai dah di Malaysia ni. Orang mengajar hadis habis ni, kitab-kitab besar ni habis, tak ramai lagi yang boleh buat. Dan usaha yang dia buat ialah untuk mensyarahkan Sahih Bukhari itu sendiri dalam bahasa Melayu, bukan syarah tumpang bahasa orang ataupun terjemah daripada bahasa lain. Kita sambung sikit daripada agama Zoroaster ni.
Oleh itu ada yang berpandangan ajaran-ajaran yang dianuti oleh masyarakat Arya di Parsi sebelum mereka berpindah ke India itu ialah ajaran yang dibawa oleh Zarathustra. Secara tidak langsung, ini menyebabkan wujud banyak persamaan konsep agama di antara kitab Van Avesta, terutamanya bahagian Gathas, manuskrip tua bagi Parsi, dan juga dengan kitab Veda. Maknanya kitab yang dipegang oleh agama Zoroaster, Majusi, dan juga yang dipegang oleh Hindu, iaitu Veda, banyak persamaan dia. Yang kedua, ada pandangan yang mengatakan Zarathustra lahir sekitar abad yang ke-7 sebelum Masihi. Ini kerana kronologi perkembangan agama Zoroaster tidak jelas, kecuali apabila memasuki abad ke-6 sebelum Masihi. Menurut kajian Shahbazi A. Shapur dalam artikel The Traditional Date of Zoroaster Explained, mengemukakan Zarathustra hidup sekitar 258 tahun sebelum Alexander the Great menakluk Parsi pada tahun 330 sebelum Masihi. Angka ini dinilai berdasarkan pengiraan semula masyarakat Parsi yang beragama Zoroaster pada zaman Empire Seleucid apabila mereka ditawan oleh tentera Yunani. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya agama Parsi ni ataupun agama Zoroaster ni, bukan agama Parsi, agama orang Parsi iaitu agama Zoroaster ni ialah agama yang tua juga, yang dibahaskan, tapi dia punya penganut tak ramai sangat, tapi ada lah, terutamanya di Iran. Apa yang dia orang sembah? Dia orang tak sembah api macam dulu dah. Dia orang ada fahaman-fahaman lain lah. Cuma malam ni kita nak berkenalan lah dulu dengan agama Zoroaster ni. Nak beritahu pada tuan-tuan semua, Zoroaster ni ialah satu agama yang datang daripada Zarathustra. Tarikh lahir dia tak dapat kepastian. Cuma agama ni lah yang mempengaruhi Hindu, dan Hindu ni lah yang ada dalam sebahagian masyarakat orang Melayu kita. Pengaruh-pengaruh agama tu sendiri. Taklah kata intipati agama, tapi pengaruh agama. Cuma kita orang Melayu ni, kita agak unik sebab kita menerima banyak pengaruh bangsa. Orang Melayu dia terima pengaruh pada Hindu, sebelum pada tu terima pengaruh daripada Jawa juga, antara banyak pengaruh itu. Sebab tu kalau tengok perkataan-perkataan yang kita duk pakai ni, sembahyang, puasa. Sembahyang ni dia mari daripada Jawa, tapi sebelum tu dia Sanskrit lah. Cuma nak beritahunya dia kalimah-kalimah yang datang ni, dan juga Arab. Kita ni banyak terima juga pengaruh Arab. Sebab tu kalau tengok bentuk masjid, nama-nama orang Melayu, pakaian orang Melayu, dia lebih kepada pakaian datang daripada bangsa Arab. Sebab kebanyakan orang yang menerima Islam, masyarakat yang menerima Islam ni, dia menerima sekali dengan budayanya, budaya masyarakat Arab tu. Kecuali masyarakat Cina, dia Islam tapi dia tak terima budaya orang Arab secara keseluruhan. Dia ambil sikit je, iaitu tutup kepala pakai kepiah. Melayu dia ambil semua, jubah pun dia ambil, piah pun dia ambil, serban pun dia ambil. Banyak pada Arab lagi pakai. Tuan-tuan tengok orang Melayu pakai serban, lagi besar pada Arab pakai serban. Tuan-tuan tanya orang Arab pandai tak ikat macam orang Melayu pakai? Tak pandai. Saya dah tanya, dia tak pandai. Dia suruh kita ikatkan untuk dia. Nak beritahu pada kita dia punya pengaruh. Orang Melayu kita ni cepat terima pengaruh. Pengaruh, kata apa, terutamanya pengaruh seni bina, pengaruh makanan pun. Kita rasa sukalah boleh makan nasi arak. Tuan-tuan, kalau jamuan nasi arak ni ramai orang pada jamuan nasi minyak. Tak tahu dah, mungkin perasaan makan nasi arak tu lebih Islam berbanding makan nasi minyak. Sebab ada orang Arab nasi arak dia duk bayanglah kepala Nabi makan latalang macam dia tengah makan sekarang ni. Tak pun sebenarnya. Nasi arak ni kalau tuan-tuan tanya, tuan-tuan pergi negara Arab, tuan-tuan tanya dia orang, ataupun gilah kedai, tuan-tuan boleh bercakap pandai sikit-sikit tanya. Pergi restoran tanya, saya nak nasi arak. Tak ada pun di negara Arab tu. Dia orang tak pernah namakan nasi itu dengan nama Arab. Macam kita tak ada nasi Melayu. Kita ada nasi minyak. Itu je lah. Okey, jadi ni penutup dah. Agama Zoroaster ialah agama yang tua, lebih tua berbanding agama Hindu lah. Maknanya dari segi susunannya Zoroaster, Hindu, Buddha dan Islam automatik dah lagi tua daripada tu. Kita jangan duk fikir Islam tu terkemudian.
Sebab Nabi dan Rasul ni dia sentiasa ada mata rantainya kepada Nabi Adam dan juga dakwah-dakwah Nabi yang sebelumnya. Cuma nak beritahu pada kita, kita tengok sejarah ni dan kita akan tengok pengaruh kita. Tujuan kita baca ni lah untuk kita nampak di mana agama tu sendiri dia berlaku titik perubahannya. Hatta Islam pun sendiri dia ada titik perubahan dia, maknanya titik orang yang nak menyelewengkan itulah. Okey. Jadi secara umumnya agama ni dia akan terikat dengan budaya. Dia akan terikat dengan budaya. Macam kita Islam, kita majoriti kita nampak Islam itu dia datang daripada tanah Arab sebab Nabi Muhammad tu orang Arab. Okay. Jadi kita akan nampak identiti Islam tu ialah daripada negara Arab. Jadi kita nak ambil semua budaya dia. Hatta kita orang Melayu ni pun bila mana kita terima Islam, kita akan terima dengan budaya Arab tu sendiri. Budaya Arab tu sendiri. Sebab tu nama orang Melayu pun dipengaruhi dengan bahasa Arab. Maknanya kita tengok orang Melayu lepas pada majoriti orang Melayu masuk Islam, terutamanya Malaysia ni, kalau orang sebut Melayu, orang akan nampak Islam, orang tak akan nampak agama lain. Beza kalau sebut Melayu di Indonesia, sebut Melayu masih lagi nampak lah ada Melayu yang beragama lain. Sama dengan Singapura pun, sama dengan Melayu di Kemboja pun semua. Tapi kita Malaysia ni sebut Melayu, orang akan nampak majoriti Islam. Kita bukan nak bahas dia beramal tak beramal dengan Islam, cuma nak beritahu bangsa itu telah disinonimkan dengan agama itu. Sama juga dengan Arab, kita akan nampak sebut Arab, kita akan nampak Islam. Sedangkan ada negara-negara Arab yang tidak majoriti Islam. Antaranya Lubnan. Lubnan ni lah negara yang orang Arab tapi tak semua orang Arab sana beragama Islam. Mereka ada yang agama Kristian dan juga ada agama-agama lain, hatta Zoroaster, hatta agama Mandainism ni macam-macam. Okey, cuma nak beritahu agama tu dia akan menyerap sekali dengan budaya. Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan, lebih panjang lagi untuk agama Zoroaster ni. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.